pembacaan kita duduk di dalam pasal yang kedua, pengenalan akidah, tauhid dan keistimewaannya. Dan ayat yang dikumpulkan di sini, ayat yang pertama ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan yang dikumpulkan oleh Jibril berkenaan dengan Islam, iman dan ihsan. Rasulullah menjawab soalan pertanyaan itu, ialah antum minallah wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu billah khairihi wa syarrihi. Jadi itulah hadis inilah yang diambil kira oleh para ulama berkaitan dengan keputusan berapakah jumlah rukun iman. Dia telah jawabnya 6. Kemudian ayat yang kedua yang diserta dikemukakan bawah tajuk ini ialah ayat amana rasulun ma unzila ilaihi min rabbih sampai kepada di sini ialah ukhra dakarobbana wa ilaikal masir. Kita masih lagi di dalam maklumat ayat amana rasul, tapi oleh kerana bila saya sendiri buat tinjauan dan kajian, ada perlu kita ambil semula di belakang sebagai tambahan, iaitu di bawah tajuk Islam sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kita nak tegaskan, nak jelaskan betul masalah ini supaya kita benar-benar faham, dan kita juga di atas dasar ayat ini untuk pastikan keselamatan kita dunia dan akhirat. Dan belakang sekali sebagai sentuhan, pertama sekali ayat yang berbunyi di bawah muka surat 3, ini ulangan ini, muka surat 3 di bawah tajuk Islam sesuai dengan fitrah manusia. Ayat yang dikemukakan sini ini sebagai ulangan, sentuhan untuk kita ulang nak memperkemaskan keyakinan kita. Iaitulah faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kita telah jelaskan dulu, ini ulangan untuk kita benar-benar memahami peraturan syariat yang diturunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Dan syariat ini bersama, bukan hanya sekadar untuk umat, tapi bersama dengan Rasulullah terlibat sekali sebagai memimpin umat. Maka syariat turun kepada Nabi dan turun kepada kita sekalian dalam bentuk manusia mengendalikan tugas kerja dalam bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala menentang dasar yang cukup baik, cukup kemas, cukup sempurna. Tetapi oleh kerana kita mestilah mengaku kekurangan, kurang kajian kita, kurang kepahaman kita, bermacam-macam kita akui segala serba-serbinya kekurangan. Punca kekurangan itu bermacam-macam hal yang boleh kita ambil kira. Pertama sekali dan kelemahan pribadi kita sendiri dalam mencari maklumat. Kedua, mungkin juga terlibat dengan tenaga-tenaga yang memberikan maklumat yang disebut sebagai pengajar atau tokoh-tokoh pengajar, pegawai sebagainya, tidak membuat perbahasan secara mendalam berkaitan dengan Quran. Sedang Quran ini ialah menunjuk manusia kepada manusia ini terus menerus sampai habis dunia. Sebab itulah Allah Ta'ala mendaki kita, segala gerak kita telah mesti berdasar pada petunjuk Quran yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ialah melalui hadis taraktu fikum amrayn lam tadillu min ba'di abada. Itu
ma in tamassaktum bihima. Dengan maknanya aku tinggalkan di kalangan kamu, tinggalkan di kalangan kamu dua perkara. Kamu tidak akan menjadi desak barat selama-lamanya selama kamu berpegang dengan perkara ini. Iaitulah betul Quran dan sunnah aku. Kitabullah wa sunnatu, kitabullah wa sunnatan wa sunnati. Kitab Allah ya Quran dan sunnah aku dan hadis. Itu yang diperkatakan oleh Rasulullah melalui hadis yang berkenaan. Jadi itulah walaupun kita pernah dengar hadis ini, tapi dalam bentuk penjelasan kupasannya tidak melebar, tak meluas. Jadi ini satu daripada punca umat Islam mengalami bermacam-macam di tingkat belakang ini kerana kita tidak mengambil betul kepahaman yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala yang bersifat qadim laga azali. Ilmu dan maklumat Allah Ta'ala bukan ilmu baru, bukan perkara baru, tapi menyampaikan kepada kita adalah bentuknya berdasarkan masa yang disebutkan, yang dibahas dalam kitab tauhid, di kitab-kitab yang dikarangkan oleh ulama dulu yang menyebutkan bahawa berlakunya maklumat itu, keterangan itu daripada masa ke masa, duduknya di bawah tajuk ialah ta'alluq tanfizi hadis, lulus dalam bentuk yang baru ialah berdasar pada setelah adanya orang yang nak dimaklumkan itu. Walau segala maklumat itu duduk di sisi Allah Ta'ala yang tidak ada awalnya, tapi penyampaian itu menunggulah masa waktu yang tentu setelah adanya orang-orang yang nak disampaikan itu. Maka sekarang ni apabila Quran itu sebagai penunjuk pada manusia, yang tidak ada lagi yang lain boleh menunjuk, memastikan manusia itu berjalan dengan baik dalam perjalanan sejarah perjalanan manusia menuju daripada alam ke alam yang kita sebut di awal-awal dulu. Manusia bertolak daripada alam zuriat ataupun alam ruh pergi kepada pergi kepada alam zulmah, bertolak daripada alam zulmah kandungan ibu, pergi kepada alam zahir sebagaimana yang kita ada sekarang. Kita sekarang sedang berada di alam yang ketiga, baru alam yang ketiga, banyak lagi depan ni. Tapi kita sini dah gerak-gerak, sudah jadi puncak kacil. Ini macam mana kita nak meneruskan perjalanan kita menempuh alam-alam yang ribu kali ganda dari hebat daripada apa yang ada sekarang. Tapi pernah ke benda ini menjadi kajian kita dalam masa sehari semalam? Kita ambil setengah jam pun cukup lah kita buat kajian. Jawapan tidak untuk keseluruhan, tapi mungkin ada seorang dua yang mengkaji, yang memahami, yang memiliki dalam soal ini. Tapi kebanyakannya hilang kali itu saja. Mengapa jadi begitu? Itu masing-masing boleh jawab sendiri. Mengapa jadi begitu? Mengapa aku jadi begini? Itu soal dia. Jangan kita soal orang, yang kita bincang diri orang, bincang diri kita sendiri. Sedangkan kita jelas keyakinan kita, yakin tak yakin benda itu berlaku. Tapi kita rekan supaya percaya yakin. Itulah dia katakan tidak. Tak yakin, tak percaya pun benda itu mesti berlaku. Itulah keterusan. Terus menerus kita berjalan menuju pada beberapa alam yang akan datang. Maka sekarang kita hanya baru berada di alam yang ketiga. Itulah dinamakan alam dunia. Alam dunia ni, mengapa jadi dinamakan dunia? Menunjukkan sangat ringkas, sangat pantas masanya. Pada perkataan dana. Dana tu mana cepat habis, masa habis. Tak ada apa-apa, jangan dah habis masa dah. Itu bukan, tidak makan masa lama, tidak. Tak ada tengah-tengah kita dah bersiap, masa habis. Itu makna dunia mana cepat habis, cepat tamat, cepat selesai segala-galanya. Maka walaupun begitu, kita tidaklah bersedia untuk membuat kesiapan untuk pergi pada alam yang ke depan lagi, bertolak daripada
alam dunia ini, sama ada kita telah membuat persediaan bekalan untuk pergi ke alam yang akan datang, ataupun kita habis itu saja masa, tak sedikit pun kita buat persediaan. Itu soal kita lah. Maka ia mesti kita disyariat kepada alam yang keempat, itulah alam perkuburan. Mau tak mau mesti sampai ke situ. Apa yang ada di situ masih belum pernah kita menyaksikan, tak pernah membuktikan. Orang yang pergi tak pernah ada yang paling patah balik belakang buat mengambil kesempatan untuk memaklum pada dia. Tak ada peluang untuk berpatah balik siapa pun. Hatta Nabi Rasul pun tak ada peluang untuk berpatah balik, nak menasihatkan kepada umat, tak ada peluang, penghabisan. Jadi berlaku situ. Kemudian bertolak daripada alam itu pula ke alam barzakh yang sangat-sangat singkat disuruh di situ. Yang alam barzakh itu sebagai menunggu sementara, menunggu macam orang nak naik kapal terbang, nak pergi tempat yang jauh, dia ada singgah-singgah, nak singgah kat mana tengoklah peraturan perjalanan tu. Singgah situ bukan singgah terus menerus, singgah buat sementara. Ada berhenti sekejap, sejam ke 2 jam ke semalam ke soalan, tapi buat sementara. Itulah manusia tolak daripada alam yang pertama pergi alam kedua, sedang berada di alam ketiga. Di depan kita ni alam yang keempat, kelima, 6 dan 7, tingkat pengakhiran. Jadi tu. Maka alam-alam yang akan datang ni alam yang tidak ada bagi laluan kepada kita untuk kita buat persiapan. Tak ada setengah minit pun peluang kita untuk membuat persiapan menghadapi alam. Mau tak mau, dah peluangnya masanya sekarang lah. Kalau tak bersedia, maka habislah tuah kita dalam dunia yang Allah Ta'ala bagi masa untuk kadar masing-masing. Itulah benda yang sangat-sangat penting kita memahami. Betul? Dalam bentuk yang paling sempurna. Ini termasuk di bawah bahasan di sana, iaitu sempurnanya sifat rububiyah, sempurna sifat rububiyah Allah Ta'ala, sempurna sifat pentadbiran Allah Ta'ala mengatur manusia, pergerakan manusia. Tapi hari ini orang challenge, banyak orang challenge, sangkal, menidakkan, meletakkan dalam keadaan tak stabil apa yang Allah Ta'ala dasarkan itu. Di mana mereka memahami itu? Ambil ke mana? Pahaman di mana? Kalau baca kitab-kitab mana? Membuat keputusan yang cara melulu tak ada asas, tak ada hujah, tak ada hujah. Ini yang Allah Ta'ala persoalkan dalam surah Nur sana. Ma'lakum kaifa tahkumu, apakah kamu buat keputusan itu? Innalakum fihi lama takhayyaru, adakah kamu boleh pilihan selain daripada apa yang aku turunkan ini? Am lakum aiman, kita am lakum am lakum kitab taruti tarusu, atau kamu ada kitab-kitab lain yang kamu pelajari? Allah Ta'ala bagi kitab lain ke, atau ambil ke mana kitab tu? Tuhan tak bagi dah. Ambil ke mana? Ambil dari Yahudi ke? Yahudi lah, kita ada tempat lain. Ambil karangan Yahudi lah. Nasara itulah orang yang tersebar dalam dunia dalam bentuk maghdub dan zalim. Maghdub, orang yang merukai Allah Ta'ala sampai kiamat dunia. Mereka itulah yang merancang untuk mengatur musuh perjalanan manusia. Ketika kita ikut perjalanan orang yang dimuruki Allah sampai habis dunia. Zalim, kesat barat tak temu jalan, itu jalan-jalan Nasara. Maka itu jugalah mereka yang merancang, dan itulah yang banyak kita ambil tindakan, ambil contoh-contoh sepadan, contoh Belanda jadi memakai. Jadi aku kata, mana pun memakai, mana belajar diri. Ambil di mana, faham di mana, siapa arah satu. Tak ada. Nah, itu. Amlakum aimanun alaina balaghat ilahi qiyamah. Innalakum lama tahkum. Adakah kamu ada membuat satu keputusan perjanjian dengan Allah Ta'ala? Boleh kita pilih apa yang kita suka? Tak ada pun. Bila tak ada, pasal apa jadi? Ini soal sekarang. Jadi kita menghadapi perbincangan dalam keadaan keseluruhan, termasuklah kita sebenarnya terlibat dengan program-program yang sangat-sangat
mengganggu dalam bentuk keterusan kita berjalan pada alam-alam tadi. Sedangkan di alam yang kenan tidak ada setengah minit pun untuk kita membetulkan keadaan. Sekarang kalau kita nak betulkan, kalau tak betul sini, tak betul sampai sudah. Tak ada tempat, tak ada setengah minit pun orang tak bagi lalu untuk pembetulan di alam yang lain. Ini kena ambil kira. Jadi sekarang ni, apabila gitu, antara yang Allah Ta'ala susun bentuk kita bergerak, bentuk kita buat apa sahaja kerja sendiri, kerja pertanian, kerja ternakan, kerja berniaga, kerja apa, kerja pejabat, kerja pegawai dan sebagainya, ikut penyusunan ini, barulah kita dapat membetulkan keadaan kita. Gitulah cara bergerak. Allah Ta'ala kata faiza qudiyatus shalah fantashiru fil ardh. Apabila telah selesai sembahyang, tuan mulakan dengan tajuk solat sembahyang dulu. Sembahyang ni ialah makna sembahyang ni pada fiqh ada pengertian tentu. Itulah aqwalun wa af'alun al-muqtata'atun bi af'al bi takbir wa muqtata'atun bi taslim. Itu makna sembahyang. Beberapa perkataan dan perbuatan yang mulakan dengan takbir itu sudah kena salam. Itu makna sembahyang di istilah fiqh. Begitu. Baca-bacaan itu tengok cari sendirilah. Kan ya? Bukanlah solat yang maksud sini hanya semata itu. Itu pusing yang pertama, terjemah yang pertama, terjemah yang kedua, terjemah yang ketiga, terjemah yang ke-10. Apa makna pula? Jawabnya wallahu a'lam. Tapi kalau terjemah yang pertama kita dah kelabu. Macam mana kita nak faham terjemahan yang kedua? Terjemah yang ketiga yang menunjukkan Allah Ta'ala makin kuat, makin hebat, makin mendalam, makin mempunyai tujuan yang sempurna. Jadi Allah Ta'ala kata setelah selesai menunaikan solat sembahyang. Terjemah yang keduanya, solat ini sekata-kata menghadap Rabbul Alamin. Undangan Allah Ta'ala kita menghadap. Setelah kita berikrar dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan sendirinya ucapan itu kita sudah tidak tahukan cakap mudah dalam bentuk hari ini, bahawa kita sudah menjadi orang yang bertanggung jawab, mesti hadir menghadap setiap waktu. Hayang tak sebut perkataan itu, itu lainlah itu dia kira kumpulan lain. Walau dia manusia juga, dia tajuk lain, duduk dalam kandang lain. Kita duduk dalam kandang, dalam lingkungan, dalam tempat yang sudah kira tempat yang terbaik lah. Bila kita duduk tempat yang baik, mestilah ada program-program diatur susun dengan sempurna. Kalau manusia pun mengatur menyusun program jam sekian gini, jam sekian sini, apa telah Rabbul Alamin tak erti menyusun program lagi hebat daripada segala yang ayah musuh tadi. Maka Allah Ta'ala letakkan program dengan qudiyatus shalah. Setelah sempurna selesai, setelah selesai menunaikan sembahyang, fantashiru fil ardh, barulah kamu pergilah ke mana-mana, bertebaran rata di dalam dunia. Mana barulah kita dapat kebenaran, dapat keizinan, dapat arahan. Bapa kita keluar daripada mengundur diri daripada sembahyang tadi, yang pentafsiran yang kedua lah menghadap Allah Rabbul Alamin. Kita dapat laluan. Allah Ta'ala sering mengisyarat pada sekarang ni, beredarlah kamu semua yang baku dan carilah urusan masing-masing. Lakukanlah, buatlah kerja dalam bentuk urusan masing-masing. Betul? Di sini dia ambil banyak lagi maknanya. Kita menunaikan sembahyang tadi, adakah seorang ataupun berjemaah? Jawabnya berjemaah. Maksud di sini ialah berjemaah. Dan tak ada sama kita faham bahawa maksud sembahyang saya berjemaah, kerana Allah Ta'ala kata fantashiru. Fantashiru menunjuki ramai. Hendaklah kamu semua. Allah Ta'ala menggunakan waw dhamma jamak dalam bahasan kalimah itu sendiri. Bukan kita ramai-ramai. Apa tak lagi, turun ayat ini berkaitan dengan solat Jumaat, sembahyang Jumaat. Kisah Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf.
tu kasar, tapi Nabi tak cerita lah satu malam ni kedudukannya. Maka setelah selesai semua sekali, kita diizinkan Allah Ta'ala memberi laluan kepada kita mengundur diri daripada majlis menghadap Allah Ta'ala tadi dengan cara masing-masing, ada hal masing-masing. Benda-benda panjang sangat tafsirnya dalam gitu. Apabila kita sembahyang berjemaah, ada satu peraturan, mana satu kumpulan yang datang menghadap Allah Rabbul Alamin, Tuhan panggil itu, bila melalui berjemaah, kita kena lantik satu orang wakil membuat ucapan di depan Allah Ta'ala, menyampaikan segala hasrat yang ada pada kita yang ramai ni, yang disebut melalui istilah imam. Baik itu masalah imam, bila tengok dalam kitab-kitab fiqh, kedudukan imam ni bukan sebarangan. Begitu. Bila mana ianya adalah dirasmikan dalam bentuk pelantikan, itu satu hal, satu kedudukan. Ataupun kita lantik sementara imam ini pertama sekali, mestilah orang yang mempunyai bacaan yang sangat, yang paling terbaik dalam ramai-ramai tadi. Orang jemaah ni ada satu orang, maka inilah orang yang paling terbaik dalam sebuah bacaan. Tajwidnya, makhrajnya, sebutannya, tartilnya, suara baik. Walaupun wujud situ ulama-ulama fiqh yang masyhur dalam bidang ilmu, maka imam ni dia dalam bidang bacaan, dalam fiqh tak tinggi lah umpamanya, sekadar boleh gitulah. Tapi didahulukan orang yang fasih baca Quran, orang yang akal hafiz lah, orang yang punya bacaan-bacaan yang terbaik, suara-suara yang baik. Itu pasal apa? Di sana adalah beberapa hikmah berdasar pada bacaan itu. Keduanya, mestilah imam tu mesti disetujui oleh orang ramai. Jangan sekali-kali kita lantik sama ada sementara ataupun buat keputusan imam yang orang ramai tak setuju. Ada setengah mengatakan kita belakang kita semayang berimankan imam tu tak tegur siapa dengan kita. Dah 2-3-4 hari balas dia pun tu cerita lain, tak tegur. Tak sah kita semayang ikut dia. Kerana imam dia akan membela kita di depan Allah Ta'ala sikit silapkan kita dalam bentuk bacaan. Tu hakikatnya bukan sikit-sikit bahasan, tapi ini benda tak pernah dibahas pun. Kita pakai kuat buta gitu je, tak tahu lah. Tadi bila bahas dengan cari terpegi, barulah nampak rahsia kebaikan, kedudukan, mutu, martabat dan sebagainya, baru nampak. Benda tak terdedah. Mengapa tak terdedah? Wallahualam. Inilah kelemahan kita. Pihak kata lebih hebat dunia, tapi benda ni tak selesai sampai hari ini. Tu nampak. Saya dah tegur dah. Pihak majlis saya dah tegur cara berdepan. Orang yang paling berkenaan ada majlis ni, saya ceritakan ini. Tapi alasan dia biarkan itu tak ada arah, alasan. Nanti pun pasal bukanlah kata kita mendiamkan diri. Kita berdepan dua orang, orang yang kira nombor 2 dalam majlis hukum Islam faham ini. Kita berdepan, saya persoal tahun ini. Ada surat terserahkan, boleh yang kita bahasa muskil pun boleh betulkan. Tapi takat ini nampun tak ada lagi. Itu dia punah lah pada soal kita, itu kedudukan. Jadi imam mesti dilantik oleh orang ramai dalam yang paling terbaik dan paling disetujui oleh orang. Jangan sekali-kali lantik imam makmum tak setuju. Itu masalah ini. Kalau kita tak tegur dengan imam tu, jangan semayang di belakang dia, tak sah. Ada bukan ke semua pendapat, tapi memang logik sangatlah. Macam mana ni? Sebab apa? Makmum yang akan dibela oleh imam di depan Allah Ta'ala, di depan masyarakat, sikit sebanyak kekurangan silapan kita, bacaan kita sebagainya, dengan sendiri terbela. Imam tu bertanggungjawab. Betul bagi orang masbuk muafiq, masalah orang masbuk tak perlu dibaca Fatihah, baca setakat dan lepas tu dimana imam, pergilah ikut imam tu sendiri. Lainlah orang muafiq. Orang muafiq kenalah hadikah Fatihah. Tapi orang masbuk, kita masuk imam dengan semayang, tapi dah sudah akhir rakaat yang sedang ada. Kita Allahu Akbar dan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Allah Ta'ala wajib rakaat terus, jangan ada baca sama lagi Fatihah. Kalau kita baca juga imam sama Allah, kita pergi rakaat batal semayang.
Ini bukan senang-senang kerja ini. Majmuk ni satu benda yang mesti dibetulkan. Ini satu hal pula lah. Benda ni saya perhatikan tak ada orang bincang masalah masuk muafik. Ini satu masalah. Kalau berlaku masalah, jadi pasti kata. Hak ada bangun, hak ada duduk, hak ada selawat ni. Begitu. Imam dah di saat dia saat yang akhir dalam qiyam ni dia baca Fatihah, dia baca surah apa semua. Hak kita dengar baca, hak tak dengar baca. Kita patut masuk Allahu Akbar takbir. Tak ada pun kita nak baca bismillah. Imam wajib rakaat selalu. Betul. Jangan sekali-kali kita baca Fatihah. Tapi itulah yang saya tengok banyak yang berlaku. Dia pergi kejar imam terrokok, dia mengumam bismillah, mengganggu dia tak mengak sampai tahu. Imam rokok, imam tidak, imam sujud. Dia pun habis dah dia rokok. Batal terus dalam saat itu. Tak sembahyang lagi. Bukan senang-senang saja. Sembahyang seorang tak banyak masalah. Sembahyang berjemaah bila silap habis batal. Tapi ada kemudian yang kita dapat maklumat terpinci, wallahu alam. Kena baca kitab tu. Boleh kita baca insya-Allah, tapi tak ada banyak kita tak jadi juga. Orang lain yang ada tu kena buat kerja macam ni. Tu 40 makmum yang ada belakang tu wajib faham ni. Kalau berlaku dalam masalah Jumaat lagi susah. Tu saya dah bertemu nanti ni. Imam tu salah jadi mau kurang semua sekali. Kita pun ada benda tu. Maka berhenti gitu lah. Sebabnya dalam masalah Jumaat kita nak pendek tak boleh. Sebab sembahyang Jumaat wajib berjemaah. Nampak? Imam salah silap batal. Makmum kita tengok dia kan ada banyak batal semua sekali. Orang bina gini kata sembahyang dulu. Tubuh tak payah baca dah lepas itu. Pasal habis ke semua kan ni? Ini masalah Jumaat ni. Seorang je pun habis semua sekali. Bukan senang. Kalau berlaku macam mana kau? Kau pasti kata, ni naik, ni kuah, ni naik, ni kuah. Dia cabut lagi pada tak? Apa cerita negara, kita cabut lagi. Macam-macam. Itu. Ini penting ini. Keburukan. Jadi bila itu, habislah baik itu. Ini masalah imam tadi. Kenalah orang yang disetujui oleh orang ramai. Begitu. Dan taraf imam ni, kedudukan dia. Bila mana dia sudah dilantik dengan secara rasmi, siapa yang melantik itu kita lah nak dulu. Tak boleh orang lain nak buat pandai jadi imam kecuali dia izin. Walaupun qadi sekalipun, aku qadi daerah dah, mu imam, ya duduk bawah aku tu. Jangan tidak ada tidak ada keizinan imam yang berkenaan. Kata setengah ni tak sah sembahyang, tapi kata setengah ni berasul sah. Tok qadi tu berdosa. Berdosa dirampas. Hatta mufti sekalipun tak ada laluan nak jadi imam kecuali dia. Tu. Hanya sikit banyak bahasa kalau sultan tu sendiri baru ada laluan. Tu pun ada juga ulama katakan sultan juga kena hormat kepada imam yang ada tu. Aku nak jadi imam sendiri. Gitu tarah imam. Sebab tu saya tak boleh jadi imam. Kalau tak imam tu suruh. Itu hak dia, bolehlah dia lalu tak apalah, jangan ingat aku ilmu banyak, aku lah patutnya keluar naik, jangan, tak boleh, itu banyak lagi lah. Jadi sekali imam itulah yang menjadi dalam bahasa yang kedua yang ketiga dari jemaah ni, dalam jemaah ni mewakili makmum tersebut sekali menyampaikan hasrat kita hasrat kita hidup dulu ni nak balik akhirat. Apa benda yang kita nak buat dalam dunia yang boleh nampak tu. Maka tidak ada benda yang paling tidak ada benda yang kita nak semua barang baik. Kita nak semua barang yang paling terbaik. Paling terbaik sejak Allah Ta'ala. Maka mana yang kita tahu? Kita tak tahu benda yang paling baik. Kita fikir semua molek belaka. Tak mesti. Untuk khususnya di antara kita ni dengan barang tu mungkin bagi orang lain molek, bagi kita tak molek. Kita nak itu. Betul lah. Setiap orang sembahyang dia wajib baca Fatihah. Kerana Fatihah tu Allah Ta'ala sendiri yang mengaku perkataan itu. Itu perkataan kalam Allah pada belaga azali. Berbentuk ayatnya perkataannya itulah bunyi Fatihah dah. Maka terkandunglah makna dalam Fatihah satu kata baik dunia dan akhirat. Di mana saya setiap saat semuanya baik. Allah Ta'ala. Itulah
reti ke tak reti ke, tahu ke tak tahu ke mana, baca betul. Begitu. Sebab tidak ada benda yang dipinta, yang dilaporkan di dalam fatwa, benda yang paling terbaik awal dan akhir, dunia dan akhirat, sekarang akan datang berterus. Karena Allah Ta'ala sendiri telah menentukan, bukan Muhammad menentukan, bukan Jibril menentukan, apa tak lagi kita. Itu kedudukan. Dia pun saya ingat pertama, imam mewakili. Imam baca lah pada bismillah, pada dhali. Maka di situ berlakulah kerana soal muqaddar dia panggil. Dia imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah Ta'ala tanya daripada awal tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya dia kata betul sekali, memang itulah hak aku. Tu Ar-Rahmanir Rahim. Dia kata betul, itulah sifat aku. Malik Yawmiddin, betul, itulah kemegahan aku. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata mau nak apa? Bukan soal. Apa benda yang nak, apa nikmat. Dia ada soal tu. Akhir-akhir sekalinya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Soalannya Allah bertanya, wahai makmum-makmum semua sekali, adakah apa kehendak kamu, tujuan kamu, serat kamu, apa yang disampaikan oleh ketua kamu tadi? Amin. Ya benar sekali. Tuhanku, Tuhan kami, saya bertanya. Betul, amin kepala ni besar. Kena sama dengan imam kata amin, kata amin dengan malas tu. Ada juga yang malas pada aku baca aku bukan. Lepas tu barulah kita bentuk peribadi pula. Allah Ta'ala nak dengar seorang-seorang, adakah tepat dengan hak imam baca tadi atau mana tu ada yang benda lain selain. Kita cuba baca benda yang sama, erti tak erti itu soal lain. Maka dalam bacaan kita mungkinlah ada terganggu juga dalam bentuk makhrajnya, dalam bentuk hurufnya, dalam bentuk tajwid, dalam bentuk macam-macam tartib dan sebagainya. Kena kira dari segi bersih sembahyang tu memang tak bersih lah. Banyak benda yang disangkut-sangkut. Dan berdasar kepada sembahyang berjemaah, Allah Ta'ala semua sekali terima satu beratur kerana berdasar pada imam. Tu cara imam ni akan bela makmum di belakang, bila dia bahaya di belakang, di depan Allah Ta'ala. Betul imam tu kena. Tapi kalau kita tegur dengan imam apa kiamat, sah dia tak boleh kita. Kalau kata menjalan ni imam seorang tak, aku kata aku tak setuju dia, aku tak bela dia, aku pandai dia, tak teruk kita. Itu cerita imam ni bukan satu benda. Betul lah imam sangat-sangat silap kalau betul latih data-data politik. Ni yang betul ni. Tunjuk ahli politik. Ni orang yang pilih imam. Tidak kata musuh pada orang lain. Bukan cerita main-main. Ini program ibadat, program Allah Ta'ala. Macam mana kita boleh hapus suai macam ini? Masya Allah, tabarakallah. Macam-macam hal berlaku. Jadi kalau marah. Tapi dia campur tangan, macam-macam. Timbullah makmum belakang. Tak yang bahasa tu hari Jumaat start kereta, tak mampu 4 layan. Saya ni tak berlaku lah. 4 layan dia berlaku. Maka dia betul benda-benda yang kita kemukakan pada dalam pertemuan itu. Kena betul keadaan ni. Tapi tak tahulah setakat mana kebetulan itu. Antara. Maka sekarang berbalik pula. Apabila sudah selesai daripada program tadi, arti kita mengadak Allah Ta'ala dengan cara beramai-ramai, maka Allah Ta'ala barulah Tuhan memberi laluan, kamu semua hamba-hambaku, segala apa yang kau lakukan sampai kepada aku terima semua. Tak ada seorang yang aku abaikan. Sekarang kamu jalan Allah masing-masing, urusan masing-masing untuk mencari sesuatu yang aku yang aku benarkan. Ada apa kata? Fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Carilah apa ni, tuntutlah daripada kurnia Allah. Tu. Maka dalam min fadlillah ni yang kita sudah sebut dulu, kita ulang sikit, dia telah apa yang dimaksudkan min fadlillah itu di sana peruntukan Allah Ta'ala bagi benda yang dapat kita berasal kepada amalan ini tadi, bukan satu benda yang berharga buruk. Semua barang mahal-mahal belaka. Kemudian mutu yang harga yang tak boleh dinilai. Kalau makanan yang paling terbaik, minuman yang paling terbaik, segala-galanya. Pasal kita berdasar cari setelah dia bagi laluan.
Tu nampak. Tuan kata plantasi silakan. Macam kata tuan rumah dah kata-kata majlis mengadak raja dia buat jamuan. Saya ucapkan betul ni raja pun mana semua sekali datuk-datuk Tan Sri dan rakyat-rakyat betul yang ni. Jadi betul persilakan ke jamuan yang betul. Kita pun tak ada boleh lah. Cukup seronok lah. Jangan kita pergi bagi makan seluruh raja buat ucapan. Ucapan tak ada apa-apa lagi kita dah makan. Ngok. Raja kata apa dia ni, tak ada adab langsung. Biar selesai dulu. Betul contoh dia. Kita pergilah ke tempat makan tu sekali tidak tegur dengan cukup adab sopan dan sebagainya. Kerana laluan yang kita tu laluan yang cukup selesa. Raja sendiri yang persilakan. Silalah apa yang ada yang dapat kerajaan betul secara kebesaran lah disediakan. Itu kan. Jadi kita bila makan datang tajukkan macam ni, kita tidak berbohong makan. Kita ambil tu ada bunyi akhlak, ambil sikit dulu, ambil tu makan. Nak banyak puan tambah lepas tu, jangan sampai tak muat pinggan. Raja jelin-jelin nampak tak pernah datang ni, tak berjumpa ni. Kadang-kadang kita buat berasa sikit pun berasa kenyang. Kerana kita makan dalam keadaan terhormat. Kita dihormat begitu hebat dalam majlis satu yang berkenaan. Tu tak kenyang pun kita makanlah tambah lagi kan. Kata kenyang pula ampun. Alhamdulillah sudah cukup. Orang anak lagi tu 3-4 pinggan lagi. Tapi ada tu dah kecara dia. Ya weh, tak gaji suruh balu lah kita hari ini. Macam mana tu tak boleh. Itu berkanya dia. Semuanya bila tu raja takkan berjalan, dia takkan cadang, takkan buat jamuan sediakan makanan yang tak baik kepada orang yang berkenaan tadi. Dengan cara biasa yang kita boleh tukang-tukang masak yang suruh panggil dia Kuala Lumpur datang. Bayangkanlah. Itu Allah Rabbul Alamin. Benda yang Allah suruh kita walaupun betul benda yang betul sudah. Maka tidak adalah benda yang betul. Itulah tempat kunci para Rasul mengambil kesempatan makanan, minuman berguna ambil daripada fadlillah. Walahkan min fadlillah, mana rezeki lah. Masa rezeki juga. Tapi Allah Taala tak sebut perkataan rezeki, dia sebut min fadli. Beza jauh. Rezeki juga. Min fadlillah ay min rezekillah. Tapi mengapa tak sebut kata rezeki? Rezeki ni ada orang yang dapat makan rezeki ni, yang tidak ada orang yang tidak benar, tidak dinilai. Ini jenis-jenis ni jenis orang terdam, ahli-ahli penghormat, ahli-ahli semua kali yang ada mempunyai kedudukan usia raja, dia penuh min fadlillah. Nampak? Orang ramai-ramai tu baru disebut rezeki. Betul lah. Mana ada untuk kaya kedua, untuk golongan yang kedua, puak yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iaitulah wama min dabbatin min dabbatin illa bil ardi illa Allah rizquha. Itu. Mau tidak ada benda yang merangkak merayap. Allah Ta'ala sudah ubah cara kedudukan benda yang merangkak merayap. Manusia masuk juga, manusia jenis bergerak. Sedangkan tak patut diistilahkan manusia dengan dabbah. Dabbah yang dibuat pada gerak mengangkut, merayap, menjala macam ular, mengangkut, merayap, mengesok. Tuhan gunakan perkara itu. Maka mengapa manusia masuk ke situ? Kerana manusia jenis benda bergerak. Tapi bergerak pun setara dia, apalah itu. Walah jenis hayati, dia ular lipai, katuk pun, itu ada begitu. Ini makan sekali. Hal tu lagi buat ya, banyak. Tapi jenis bila mana kita ni nak jamu, nak bagi makan hayati, ada kita lepas masak nasi dalam balik tu, tabu panggil dah nasi dah basi, nasi dah blender, campur lagi ulam atau benda lain, makan tak lalu dah kucing tak pun nak makan, tabu kaya. Hal tu lah jadi rebut ayam itik tu, balok puluk yang termasuklah kita sendiri. Tu bila kita sendiri berbuat benda gitu, kita yang paling banyak dapat. Pasal apa? Ayah itik takut kita. Tu. Baru kita sekawah buah nasi pakai pisang.
Tak payah makan nasi basi. Nah, ayam pun buat, kambing pun makan juga nasi tadi. Lepas sekali kita pun nak ambil dulu, datang kita menunggu habis daripada lagi. Kambing lari, lembu lari, takut kita bawa kayu pok, ayam itik lari. Jadi ayam itik pun jauh, kau nampak habis kau buat ni. Nah, kita buat habis untuk balik nasi tadi, walau nasi ayam. Dah habis tinggal tu dah. Kita gunakan kekuatan apa yang ada pada kita tu untuk mengalau ayam itik tadi supaya dia dapat sedikit terpapan. Tu faham tak? Bahannya artinya dalam negeri negara ada orang ambil kebenaran melalui kuasa dia, power kuasa dia, boleh mengontrol, boleh memiliki harta khazanah dalam negara itu. Habis licin rakyat tidak mati gila tu. Tu kena faham begini. Allah isyaratkan ayat ni. Tapi ngapa tak terjemah? Itu tak tahu lah. Ngapa saya terjemah? Saya baca. Itu orang tak pakai itu kita lain. Boleh. Tahu dekat. Sedap-sedap. Habis lah. Bos Sarawak tu sikit-sikit tengok kau orang milik seorang berjuta bilion tak nak bela. Tu dalam negeri negara ni kayu-kayu balok, gunung-gunung ganang macam pala di kuku. Gerah. Mana pergi? Siapa dia ambil? Ya kita bukan. Siapa dia? Cari di sini. Lupa dah orang. Pasal lupa dia puasa. Lupa dia tadi. Ayah itik terang duduk makan tu. Datang kita. Jom lagi. Takut kita. Ini kata. Tu. Ini terjemah. Tapi dia kena lah bila kena tu. Saat kena tu nak kata tuan. Nak nyampak tak heran. Man boleh buat belakang kita. Tafsir Quran. Kalau buat belakang. Kalau kau sampai saat tak pun tak jadi selalu tafsir. Jadi tak benar-benar. Tak boleh. Begitu. Maka sekarang ni maknanya para nabi, para rasul alaihi wasallam, para sahabat sekalian, mukminin mukminat dia telah ambil daripada pokok kami 40. Sikit tak pun. Sikit tak pun. Tapi hak yang betul raja pun cadang lagi. Hak betul Allah Taala cadang lagi. Tak sanggup bawa ada yang mindabah tadi. Tu. Tak ada arti kita menjadi jutawan berdasar pada nasi-nasi basi tadi. Nampak? Ini orang sekarang buat daripada ini. Kita kena ambil kira. Quran itu mengatur menyusun, mentadbiyah manusia. Supaya kita selesa di alam yang akan datang tu. Tu dia. Sampai sana barang banyak ukur tak laku. Kita bawa kadar berat tak apa gagal. Sampai sana barang tak laku. Allah tak terima. Banyak membawa barang ni. Kita banyak nak ya Allah banyak ni. Penuh gagal depan belakang. Buka, bulat belakang. Cuak. Itu hakikat dia. Tak macam kita yang betul-betul beriman ni. Ya sikit, tapi pun intan, belian. Tu dia. Putih dah, juta harganya. Tapi ni, bercupuk-cupuk, berantak ni. Damai. Nampak balik, tapi damai. Damai tak betul. Anak awak sendiri tak nak makan damai ke? Begitu, baksa lebih pada sikit. Habis itu masuk faizah begitu surah at-tasbih fil ardh bab qaul fadlah bazkurullah katsira la'allakum tuflihun. Baik, kita ambil ayat yang kedua sebagai ulangan. Jadi Rasul kita akan jelas minggu depan nampaknya. Baik. Dulu kita sudah jelaskan. Tapi sekarang ada benda ketinggalan. Ada benda yang saya sangkut ketinggalan. Adalah terjemahan maklumlah kita bukan ingat ke semua, tapi tempat lain kita jelas. Ini tak lagi patut kita buat ulangan. Itu masalah. Bila mana Tuhan kata waqtahi fima ataqallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wasin kama asanallah ilaika wala tabi' al-fasad fil ardh wala tabghi al-fasad fil ardh sampai akhir ayat. Baik, Tuhan kata waqtahi bima ataqallah, carilah sebanyak mananya apa yang Allah Taala telah bagi. Ini sekarang ni Allah Taala arahkan daripada perkataan ibtawah yang tuntut cari melalui benda dah ada. Ini satu pelik juga. Patut suruh cari barang tak ada lagi. Ini sekarang Allah Ta'ala suruh kita melaksanakan kerja, cari barang ni sampai dapat melalui benda dah ada. Barang dah ada pada kita.
Allah tahu lah sebab dia yang bagi. Dia taklah Nabi kan sikit banyak Tuhan tahu lah kan. Tuhan kata carilah. Tapi pada benda Pima pada benda tak melalui madu harta yang Allah tak suruh bagi. Setelah kita dapat tadi, dapat harta sebanyak mana, Allah suruh kita cari benda yang kedua melalui benda yang ada pada kita tu. Tadi kita tak ada harta, tak ada RM1, tak ada apa semua tadi. Cari barang tu dulu. Dengan tak ada harta, tidak ada harta. Dengan tak ada RM1, kita dapat RM1. Nah, ada. Benda dah ada, harta dah ada, RM1 dah ada. Gunakan pula harta benda RM1 ni untuk cari benda yang kedua pula. Tu. Ini benda dah kesilapan. Kita tak boleh nyalok ke siapa-siapa, tak boleh nyalok orang ramai sebenarnya. Orang ramai dia biasa penuh maklumat. Kalau tak ada maklumat dia tak tahulah. Penyampaian maklumat tu nak kira lagi ni. Nak akan menekan kita supaya kita cari benda yang kedua. Benda yang kedua mestilah menunjukkan kedudukan benda yang kedua lebih hebat daripada benda yang pertama. Yang pertama tadi alhamdulillah pandai syukur awak baru alhamdulillah. Yang tak ada harta dapat harta, yang tak ada duit dapatlah duit, dan tak ada sesuatu dapat sesuatu untuk makan dan sebagainya. Tapi sekarang benda dah ada, harta dah ada, wang dah ada semua kali, Tuan kata kena cari benda yang kedua melalui benda yang dah ada. Tu menunjukkan benda yang kedua, benda yang penting. Tapi benda yang bersuara pun penting, yang baik. Kita tak dapat benda yang kedua yang Allah takkan nak suruh cari usaha tadi, melainkan melalui kebenaran. Guna kebenaran ini untuk dapat benda yang kedua, yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling jadi menyelamatkan semua. Apa dia? Itulah adalah akhirat. Untuk hari akhirat. Mana persediaan untuk akhirat. Gunakan harta benda yang ada pada kita, apa saja barang yang berharga yang ada pada kita, gunakan untuk kita dapat benda akhirat. Benda akhirat bukan benda jenis dunia. Kalau benda jenis dunia ni, itu semuanya bentuknya, itulah mata ulu, tak tahan lama, palsu, cepat nazar, cepat bunuh ranau dan sebagainya, cepat kemar runtuh. Itu hak dunia. Akhiratnya khairun wa abqa, paling baik dan kekekalan selama. Tuhan kata menggunakan harta wang yang ada pada kamu, gaji kamu, hasil maksud yang apa yang ada pada harta kamu, gunakan untuk dapat benda yang akhirat. Itu benda yang paling baik. Tapi kamu tak akan dapat benda itu, mesti ada memiliki kebenaran dulu. Apa itu pusing tak ada Allah tu, wa ta'ala fadillah. Cari benda itu dulu. Dah dapat, Allah edarkan benda yang kedua, anjurkan kepada benda yang kedua. Itulah darul akhirat. Gunakan benda yang ada ni untuk mendapatkan habuan akhirat pula. Begitu. Bila gitu, mengapa? Jadi bahasa ni panjang lah. Kita ambil lah bahasa yang kita nak sentuh ni. Itu setiap manusia tidak ada dalam dasar. Jangan tidik kepada qada dan qadar. Bahasa kita tak boleh masuk tu. Itu untuk kita iktifak saja dalam masa membahas qada dan qadar, membahas tafsir hadis, fiqh dan dia tak boleh masuk itu. Itu hanya sekadar kita sebagai penutup maklumat, penutup hujah. Dah tak ada jalan, ialah qada Allah Taala. Selesai masalah. Tu benarnya. Tapi kita mestilah sebelum menyerah pada qada dan walaupun itulah benda yang berlaku, takkan benda lain dah. Tapi sebelum pada kita menyerahkan qada dan qadar tadi dalam bentuk usaha dah tak mampu nak buat apa tu tak boleh dah. Maka serah pada Tuhan. Macam katalah sekarang hilang kapal terbang nak cari kata kuligat apa yang laut tu cari konon je lah, tak ada alam, tak ada semua sekali, tak ada, sampai gunakan tu pembuluh pada juga mula sibuk. Ini apa satu masalah juga. Image kerajaan negara punah gaduh diketawakan oleh dunia. Zaman sains teknologi alat canggih, Malaysia gunakan bumi untuk mencari sesuatu. Ini silap. Tu marah kebakar, hampir bakar tegur. Awak buat kerja, nak orang tegur, awak marah. Luar dalam akhbar pun dia kehera. Malaysia masih lagi beramal, mencari sesuatu dengan izin bersihir. Tak ketawa orang. Nampak? Kita nak kepada Syiah, teruk daripada Syiah lagi tu amalan kita. Syiah tu hebatlah, talak belakang, hambat lagi habis semua kali. Kecik tengok lagi. Rupanya sejak kita tengok pada Syiah lagi. Dalam bentuk lah. Masya Allah tabarakallah. Maka bukan senang nak tegur lagi ni. Ada orang melentir, walaupun dia buat, dia nak susah dulu. Lepas tu tak ada betul kan, belum ada. Sekarang ni
Atau suruh kita dapat kepada yang kedua, dah satu benar. Itu apabila Allah jadikan manusia umumnya, semua Allah Ta'ala suruh masuk syurga belaka. Tak ada orang seorang pun yang Tuhan suruh tinggal di luar tu. Sampai dia bahas ada ahli tafsir, apa hikmah Tuhan buat neraka. Banyaklah kita antara. Itulah Allah Ta'ala tak bagi manusia, Allah Ta'ala nak suruh manusia masuk syurga dulu. Dia sampai Tuhan pagar ke neraka terdengar api, mu lari masuk api. Tak ada pilihan bagimu, masuk. Kalau mu lari juga masuk api. Siapa nak masuk api? Hakikat tak ada orang yang nak masuk api. Jangan kita manusia hayawan, kayu api daripada tak masuk api. Nah, walaupun dia kayu api, tak ada bakar, tapi dia tak masuk, tak mahu masuk dalam api itu. Dia tak ada kita sepadat juga. Masalah. Nah, begitu. Tuan suruh juga mesti masuk ke syurga sampai dia keliling dengan neraka. Neraka dia begini. Mu tak nak masuk neraka, syurga dia. Pilih ke? Kalau dia terdedah dulu dia. Pilih. Mendak sini ke tak sini? Ini cara. Tak ada orang yang kata nak masuk neraka dulu. Tapi itu ada dalam perbahasan lah. Kenyataan yang kita pandang zahir tak jumpa benda gitu. Maka banyaklah orang yang sanggup tak masuk syurga asalkan dapat dia kena walaupun paksa dia akan berempat dan neraka naudzubillah. Itu kedudukan. Baik, kalau itu untuk membolehkan kata masuk macam-macam Allah Ta'ala bagi letak ruangan, program-program beribu-ribu jenis nak bagi juga manusia ni masuk benda yang paling termudah, kerja yang paling mudah masuk dulu. Semayang tu ini program mengadap tu tidak mestinya Allah Ta'ala istihar di akhirat besar satu orang semua masuk syurga kerana semayang. Tak ada, tak ada orang je yang banyaknya melalui program-program lain. Semayang ini kedudukan ini nak menyatukan kedudukan mukminin di dalam di akhirat dalam bentuk yang sama. Orang panggil diri sama tinggi, duduk sama rendah. Nak tu ya. Nak bagi sama rata bukan tak ada perbezaan. Itu Tuhan jadikan amalan-amalan yang wajib tadi. Ya, semayangnya, alim, jahil pun kena semayang juga. Waktunya sama, rakaat yang sama. Hatta Rasulullah pun waktu sama, rakaat yang sama. Begitu. Begitulah. Kau pergi haji pun dalam tempat yang sama. Musim yang sama. Puasa pun di bulan yang sama. Tak boleh kita buat bulan-bulan Sya'ban nak sikit tak boleh. Begitu. Kena masuk yang sama. Itulah benda lain. Zakat dari program yang sama. Dia untuk menyatukan taraf mukminin bagi kepada masyarakat. Sebab itu Tuhan buat contoh di pada Arafah. Kita buat kerja haji. Belum masuk Arafah kita ihram di Mekah. Mana saja silahlah pada kita dah ihram. Ni pakaian ihram ni tidak ada perbezaan. Hatta raja sekalipun dia kena pakai itu. Ya raja, sultan, agung nak pakai kena pakai selipar dia. Tak boleh pakai jawai. Tak boleh. Tu. Harga kasut tu tak boleh. Kena pakai selipar dia. Kasut selipar besar RM45 tu je. Nampak tu. Tak boleh lah. Nak letak ke piyah hal kedua dia tak boleh, tak boleh. Sah hajinya tapi dia kena bayar denda. Sampai kemudian denda baik tak bayar tak piyah. Pakai sebuah dalam pun tak boleh. Tuhan nak tunjukkan penyatuan Allah Ta'ala atas taraf manusia ni dalam satu kumpulan. Bila era habis, kita gaji habis, kita ulama habis, kita juhala habis, kita segala-gala habis. Tak kenal. Kita tengok ni. Orang ni boleh jadi gaji juga. Atau boleh jadi ulama ni, atau boleh jadi orang jutawan, atau jadi orang sesok kebelah, atau jadi itu. Boleh jadi lagi. Tak ada maklumat. Tapi kalau sekarang ulama dulu kau boleh pakai serban, gaji dulu kamu bawa ni, ukur dah Arafah ni bukan pakai tanda. Tuan ni gaji, ni ulama, ni. Tapi semua tak ada. Bahkan biasa. Kepala lepas. Kepala botak, kilatlah kita pancar matahari. Tu benih. Itulah bangkit manusia daripada masyarakat dengan program wajib tu, dengan semayang pun itu menyatu serupa manusia yang mukminat daripada masyarakat. Jadi untuk mendapat satu tanda lebihan daripada amalan lain. Tu dengan sunnah itu, dengan sunnah ini macam. Maka antara yang paling terhebat, yang paling banyaknya
Itu Allah Ta'ala sangat mengambil kira, iaitu memberi makan hamba dia. Itu tajuk yang sangat-sangat besar daripada segala tajuk yang lain pada hak wajib tadi. Nah, itulah memberi makan manusia. Takat mana? Kita kena jamu manusia. Manusia itu hamba Allah, macam kita juga hamba Allah. Nak marah macam mana pun, bila orang buat khidmat baik pada kaum keluarga kita, tak jadi nak marah. Katalah sebagai contoh, kita balas dengan satu orang, balas sungguh ni, lambat masa, lambat jumpa memang tumbuklah turun jalan. Nah, ataupun ada senapa memang tengoklah, tunggu masa je, balas sungguh. Tu. Tapi bila begitu, dalam keadaan diam-diam, anak kita dapat sedikit bantuan daripada orang musuh kita. Di mana tak kira lah. Katalah anak kita duduk di luar negara, nak balik tak lepas duit tak ada, hutang banyak pula, orang tak bagi laluan kita keluar daripada negara dia, mereka saya hutang tu. Betul tak? Adalah orang balah kita tadi, dia orang kaya pergi keluar negeri, pergi tempat tu jumpa anak kita, dengan anak kita dia tak balah dah, anak kita Melayu lah. Oh Pak Cik datang bila ni tu, munduk sini, saya ngaji, saya nak balik, saya 2 minggu, tapi tak lepas balik. Kenapa? Karena saya ada hutang, dia ada kedai. Saya tak ada benarkan oleh kerajaan dia balik dah, sebab saya ada hutang, kena bayar dulu. Duit tak ada, minta ayah tak dapat. Ayah banyak duit juga, tapi tak dapat. Tu. Jadi sekarang ni saya tak ada, ditahan oleh kerajaan. Sedangkan ayah suruh balik, tanpa telegram, tak apa. Balik dalam mat cuti ni, tak balik. Duit tak ada, dia tak hantar. Betul. Cuma enggak tak apa. Kalau kes ni tak apa. Ambil duit aku di tiket. Ambil belajar tu. Dalam keadaan ayah kita tak tahu yang kita balik tadi, kita siapa? Mudahlah. Mau balik bila? Sampai semalam di Kuala Lumpur. Mu nak boleh tiket ambil duit mana? Dia pun ceritalah. Gini, kebetulan temu dengan Pak Cik Saleh. Masalah musuh kita. Saya bergocong kita jalan. Kenapa Pak Saleh dia pergi buat umrah, betul pergi lah ke Mesir umpama dia tu jumpa dia. Cerita dengan dia, dia lah beli paket dia semua hutang-hutang dan lepas tu. Kita pun sayang Pak Saleh. Tak timbul langsung dah hakim balas semua. Datang tak ada peluk Pak Saleh minta maaf banyak-banyak. Pak Saleh biasa baik dulu. Apa benda yang saya sangkut tu dengan saya maaf semua. Dan kalau saya tak bersilap maaf. Peluk. Akhirnya anak kita dapat tolong daripada orang jadi musuh. Kalau manusia sesama manusia boleh jadi berbaik, simpati dasar sikit tenang, Allah Rabbul Alamin sikit kali kena hebat. Tuhan akan simpati kita walaupun ada sikit silap kita datang tolong boleh. Maka manusia ni kerkut. Bukan senang betul. Betul Allah Ta'ala programkan benda yang kita tak sangka, tak sedar je. Tuhan programkan perkahwinan supaya kita ada betul orang yang tersawih hidup dia sampai habis umur. Itu benda kita sedar. Tu kita bagi makan isteri kita, dapat anak bagi makan anak kita. Anak kita isteri habis mana langsung kita kilan langsung. Tak pun kita bagi mungkin. Ikhlas lebih daripada segala-galanya. Kalau bagi orang lain kita nanti, tak padang mutu, tak padang rupuk. Mari mutu, dulu dia bagi aku lah bagi duit dia makan. Tapi kalau anak kita, walaupun kita poh hari-hari dah, tak bagi tak makan. Walau kita pergi ambat kita punya isteri kita, cerai boleh, tak bagi kita makan. Ikhlas tak ikhlas. Nak cari ikhlas dalam bentuk kita memberi, keluarga tak ada lebih daripada itu. Nampak? Maka Allah Ta'ala berterima kasih banyak-banyak kerana kita bagi makan hamba dia yang dia jadikan sebagai isteri, supaya kita pengeluaran yang kita import kita setiap saat keluar pada orang yang Allah akan nanti lah hamba dia, anak-anak kita bagi makan. Maka berdasar pada kita bagi harta yang Tuhan bagi kepada kita, orang yang Tuhan kita bagi makan hamba Allah yang sebagai isteri kita, bagi makan hamba Allah sebagai anak kita juga, maka Allah sangat terima. Tuhan kata sifat dia asyakur, sangat-sangat berterima kasih. Tidak ada istilah Allah Ta'ala bila mana dia terima kasih kata kalau ke syurga saya masalah. Ini Tuhan kata bima atakallah. Betul lah, kita jangan kena kuat dengan kuam dengan anak isteri. Tak ada orang buat. Tu jangan sampai duit banyak makan bilik je lah. Benar makan bilik berminggu-minggu. Bilik pula bilik yang jenis tulang tu. Kalau tulang tak sikit. Makan telur lah. Telur gua ni tu.
dah anjing dengan bau telur. Belilah, kalau ada tak ada lagi kita lah. Betul. Kita bagi makan minum. Itulah empok kita menolong kita kepada hamba Allah Ta'ala. Satu pihak lah hamba ke isteri kita, anak kita, cucu kita. Satu pihak tu kepunyaan Allah. Nah, Tuhan mengambil kira data dasar dia apa? Isteri kita tu dia apa? Hamba dia. Tuhan mengambil kira data dasar anak kita, hamba dia. Ya, yang belum pun makan, yang minum kepada minum, yang belum perlu penjagaan dan sebagainya. Nah, maka kita bagi. Aku akan berterima kasih data dasar khidmat kita sebagai suami pada orang yang Tuhan bagi milik kamu jaga ini. Nah, aku bagi seorang perempuan pada mulut berdasar pada angkat ijab kepada sebagainya, aku jaga makan minum semua. Aku akan berterima kasih bila membuat dia urusan yang minum. Tidak ada terima kasih datang dalam sihat seperti dalam seluruh. Saya tak ada. Hak ni kita kena faham. Itu satu ruang. Tu. Ruang yang lain pula, gunakanlah. Apa semua sekali benda yang boleh dimanfaatkan oleh orang. Yang boleh orang ambil manfaat, ambil kesempatan hidup dia, ya, berdasar pada kebenaran kita, keuangan kita, harta benda kita. Cari juga lah. Jangan dibahas. Jangan kita tu nak makan, nak suap tu. Kita bagi dia cari jalan untuk supaya boleh digunakan oleh melalui program pun masing-masing boleh fikir. Gitu. Jangan sampai pada hanya kita suap untuk kita ada masyarakat kita ada pakai jadi gitu. Hak yang kedua. Nah, kenapa? Bila mana ada orang kenyang berdasar pada kebenaran kita, itulah akan membela kita 100% di pada masyarakat. Kerana apabila Allah Ta'ala pagi besok, adalah Allah Ta'ala buat cubaan, ujian. Perlu kita sebut, kita ulang kali. Orang kaya-kaya ni kebanyakannya tentang kaya. Banyak juga ayam ke apa, ayam pemurah kan. Soal peribadi dia dengan Allah Ta'ala, apa benda dia buat itu soal dia, dan kita tak perlu kita pergi, tak perlu kita selidik dengan itu. Jadi dia bagi bantuan pada kita dengan sekian banyak, dengan cara jujur, ikhlas dan semua kali. Bila dia sana besar kepada masyarakat, Allah Ta'ala akan cek setiap orang, termasuk orang pun nak bagi bantuan kepada kita dan beberapa orang yang bersama kita ni. Cek orang ni dia banyak salah, Allah Ta'ala banyak dosa. Istihar masuk neraka. Kenapa Tuhan istihar masuk neraka? Kerana ada Allah Subhanahu Wa Taala, ada sunnah peraturan Tuhan. Setiap mukminin mukminah yang terlibat neraka, Allah Taala tidak lempar dengan begitu mudah. Ada yang kita silap faham. Tuhan tidak akan seret melempar begitu mudah orang yang selagi ada Islam dan iman pada diri dia ke neraka. Walaupun terpaksa masuk juga, tapi masuk dengan cara terhormat. Itu kaedah dia. Kita dah baca benda ni. Baik. Bila gitu, tiba-tiba orang yang makanan tadi dia terlibat dengan dia. Allah Ta'ala istihar. Apa tujuan Tuhan istihar? Maklum malaikat ada hikmah dia. Apabila malaikat istiharkan menihir ajak lain mauqif semua sekali bahawa sianu bin sianu ada kesilapan dia persuna Allah Ta'ala tidak bagi pengampunan termasuk neraka. Tu. Sampai 2-3 kali istihar tadi. Tuhan nak dengar, adakah tidak orang nak bela dia? Itu je benar. Nak cari dalam ruang dia celah tu ada orang nak mana ya Allah angkat tangan apa bela orang ni. Tu Tuhan nak dengar suara tu lah. Kita yang pernah menerima hapuan pertolongan tadi. Nak guna beberapa orang lagi apa ni. Lalu dah. Dengan begitu berasa bangga, megah, dan dengan tidak ada sedikit pun berasa curiga. Ya Rabbi Tuhan kami, adakah sianu bin sianu kalau masuk dia dengan kesalahan saya, Tuhan kata ya. Jawab kita pula yang terlibat dengan bantuan di masa hidup dulu. Kalau begitu ya kami 2-3-4 orang, saya dengan keluarga itu kami akan masuk neraka sama dengan orang ini. Itu Allah ada dengar. Sanggup pada itu. Kami akan masuk neraka sama dengan orang yang berkenaan. Tuhan suruh tanya mereka, pasal pula muntah kena masuk neraka pula? Kerana dalam dunia inilah orang yang sya'ni kepada kami. Tak tinggal kami mengapa mengetahui mengambil tindakan sepenuh-penuh mengkedudukan kehidupan kami. Inilah orang yang sentiasa mengholor bantuan mereka sehingga sampai kami boleh makan, boleh minum, boleh begitu ini. Inilah orang yang betul yang batinkan. Dengan kami 10 orang sebagai itu. Tak kalah seorang pun lihat. Dalam masa dia susah,
Kami tak bela dia. Dalam keadaan kami sosok, dia bela kami. Soalnya ya, kami saudara dunia, dia saudara akhirat. Itu cerita lain. Soal pembelaan. Pembelaan kami bila mana orang pernah melakukan, membantu hidup kami, sehingga sampai kami tak makan jadi makan, tak berubat jadi berubat, sakit jadi siap sembuh. Senang pun segala masalah yang sempit jadi lepas lah. Takkanlah dia kena seorang, kami 4-5 orang tak tanggungjawab langsung buat tak boleh. Kami itu kami sedia masuk ke neraka, simpati sebagai simpati kami, azab lah. Nak tunjukkan simpati kami kepada orang yang berkenaan, yang bunuh berjasa kepada kami. Itu suara yang Allah akan lagi, bukan bercinta main-main ni. Itu suara itu. Bila gitu Allah Taala dengar dah beberapa orang yang bangkit tadi, kami akan bersama dengan orang yang berkenaan ke neraka tadi, kan dia bela kami dalam dunia, tak kata nak biar ke dalam akhirat ni. Kalau sangguplah terbakar sama umpamanya, itu suara itu Tuhan akan lalu. Tuhan kata wa izzati wa jalali, demi kemegahan kebesaran kehebatan aku. Kalau kamu sanggup menolong saudara kamu tu, aku sebagai hamba aku lagi hebat aku paling berhak menolong. Selesai. Sekarang ni hidup kaya aku ampun, hidup miskin, ke syurga lagi. Habis selesai masalah. Tak perlu soal jawab. Inilah bendanya Tuhan kata sebut ni, wa tahu bima ataku dalam akhirat. Maka kita jadi bakhil. Sayang semata-mata. Mati tinggal segala anak kita ya. Yang monopoli itu tak boleh buat, dia mentah besar tak nanti hari sungguh pula tengah jalan. Tu dia. Bukan nak kira begitu. Itu perhatian yang kita ambil. Ini yang Tuhan sebut berapa kali lima tu. Sebab kita ada pembelaan. Kalau kita bela, Allah Taala Tuhan kata, aku yang paling berhak membela kamu semua. Sekarang ni, hei sekaya aku ampun. Hei apa? Sisi miskin, ya aku juga ampun kamu. Asyik, tak perlu tanya-tanya, tak soal, tak timbang-timbang. Ini benda yang gunanya, gunanya harta benda dalam dunia. Bukan kita tak kemegahan. Megah kita dengan harta kita, banyak lagi orang lebih. Kaya kita, banyak lagi orang kaya kita. Jutawan kita, banyak lagi orang milioner yang daripada lain pada kita. Apa kita nak? Kok kaya macam mana? Akhir mati juga. Perahu yang megah dengan segala kebesaran dan sebagainya. Akhir mana? Kembur dan lawak. Tak ada mana juga. Itu kena kira gitu. Itu yang masukkan waqtari bima Allah atakallah. Tuhan sudah bagi kita satu jalur yang sangat baik, itu mengempak pun. Kita sudah masuk dalam golongan orang yang membantu manusia hamba Allah melalui dasar tertentu, orang sebagai seorang isteri atau sebagai anak. Nampak? Maka anak isteri ni jadi sudah ada hubung kait kita sebagai anak dan isteri. Hubungan Allah sebagai hamba selesai masalah. Baik. Pergi pula kepada sikit lagi kepada ayat yang terakhir. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Taala angkat orang yang beriman dari kalangan kamu, dan Allah Taala angkat juga orang yang punya ilmu pengetahuan. Ini juga kita kena mikir. Apa ayat ini? Ayat ini memperkuatkan apa yang dimasukkan dalam ayat tadi. Itu dia. Bila mana Allah Taala angkat orang beriman. Maksud beriman ni daripada kalangan. Beriman ni siapa Allah kata tentukan. Artinya iman satu benda, satu program yang sangat-sangat terpenting siapa Taala. Dia akan hamba-hamba dia. Kalau begitu, data dasar makna iman. Makna iman. Kita yang sudah beriman termasuk dalam ini. Orang tak beriman lagi punya. Orang tak beriman lagi tak masuk dalam ayat ini. Sebab dia tak beriman lagi. Habis apa benda? Kita mesti cari pula. Bergerak satu usaha supaya ada orang beriman dengan jasa iman kita. Ada orang beriman dengan jasa keimanan kita. Kenapa? Karena bila sebut iman, Rasulullah SAW jelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Kamu tak jadi iman yang betul-betul jadi satu kebanggaan, tidak sampai mengasihi kepada orang lain, sebagaimana mengasihi. Maka apa yang kita patut, yang beriman orang lain tak ada masalah. Yang kita terhadap orang yang mukmin sama kita juga, muslim sama kita juga itu, hanya kita ajak dia buat perkara yang baik. Macam mana yang tidak Islam lagi? Dan kalau Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu atau kama qala. Tak beriman. Kalau kita suka dia, kita beriman. Pasal apa orang tak Islam kita suka dia beriman? Ini satu benda silap. Tapi ini yang berlaku.
Kalau diri kita suka, pasal apa kita suka baik-baik? Kalau kita dapat syurga, kita dapat kemampuan Allah, dapat kata Tuhan selama-lamanya hidup. Ini kawan kita. Nah, yang kita berkawan dengan hari kedai dia, kata dia belanja, naik kata dia, bakal dia betul. Pasal apa kita bersedia untuk jadikan mereka beriman? Ini satu benda yang kita tak perlu fikir, yang kita tak masuk dalam tajuk pemikiran kita. Satu. Maka dengan nanti kita gunakan waqti bima ataqullah dalam akhirat. Carilah bila ada harta kita sikit, empak kepada ada orang yang tidak Islam dengan melalui harta benda. Kalau kita jenis orang lebih dah umpama lebih makan mana. Kawan kita pun acing ke ahai ke pun ahai. Kita ingat lu masuk Islam lagi baiklah. Kamu keluarga. Mak susah cari makan lagi. Tak apa tentang makan ke aku tanggung lah. Aku tanggung. Kau tahu lah kata aku bagi peri untuk keluarga. Itu macam ke? Ya. Dalam keadaan dia susah apa tu? Besar nak fikir tu nanggung keluarga dan sebagainya macam ada laluan baik untuk diserahkan. Rumah tak apa kita bagilah. Rumah paling pilih. Kita ada rumah sewa. Berilah. Biar ada orang yang masuk Islam kan tawaran kita. Baiklah kita betul-betul berhak adalah kalau tak ada nak tawar mana lah. Begitu. Bila mana ada berjaya kita Islam satu orang, Allah Taala mengambil kira. Cukup hebat. Selagi orang itu beriman orang yang berkenaan anak putus sahabat zuriat dia, semuanya kita akan dapat bahagian pahala kebajikan. Berdasar pada perhubungan antara kita dengan dia berdasar pada iman. Begitu benarnya. Tapi ini ada berlaku. Kita tak nafikan keseluruhan. Mungkin ada berlaku, mungkin ada orang buat. Tapi kebanyakan dari segi zahir tak jumpa lagi. Orang ambil harta banyak, banyak. Tak habis makan, banyak. Tapi mengapa jadi begini? Mengapa terbiar? Tak ada pembelaan. Itu kita mesti cari jalan untuk supaya dapat menarik orang Islam kepada Islam. Cara nak tarik bukanlah kita tarik mendalam tarik ke bola. Pergi kat hidup tu tak boleh. Tu dia nekak kita hari tu dengan cara hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tu nampak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah bil wal mau'izatil hasanah wajadilhum hiya ahsan. Tu gambar cara nak buat. Gunakan hikmah peribadi, akhlak kita, harta benda, kebaikan kita, sebagai sifat kita semua sekali gunakan. Tapi kita tak buat, kita tak buat. Tekal dia, kadang-kadang kita suka ke dia biar duduk dalam tak Islam tu. Tu tengok esok dia masuk neraka. Dia buat semua. Jangan, tak boleh. Beda juga dengan cara mana yang kita buat. Saya banyak terkelam ni, banyak orang ni baik kita, mudah kita nak muamalah dia. Kadang-kadang kita tak ada pergi bukuan dia tak kisah dah. Bukan tak bayar semua sekali. Kita ada cek juga kedudukan dia. Okey, tak ada masalah. Kadang-kadang kita jangan kita buat telefon lah. Bila buat telefon lah, orang muda kita telefon dia. Macam mana tahu kita ada hutang, petang-petang bagi tahu kita telefon lah. Tak apalah haji bin pasal. Kita nak tahu tu je. Okey, banyak habis selesai masalah. Simpati kita. Banyak usia-usia lain. Ini boleh kena guna. Itu waktu bima ataqullah. Waktu bima ataqullah darah. Itu satu. Kedua ni, ada orang beriman. Antaranya, kita gunakan pula kebenaran kita tadi pada masalah itu. Waladina utul ilma darajat. Ilmu. Kita tahu lah. Hubungan kita bila kita mati, putus. Allah Taala subhanahu. Bila mati satu orang putuskan hubungan. Tak ada lagi ruang untuk kita dapat begitu. Karena usaha kita dah mati tak ada ruang. Tapi bukanlah menafikan terus menerus. Nabi itu berkait illa min salasin. 3 perkara ada hubungan. Tu ya putus dah. Iza mata adam inqata amal. Putus segala amal. Tapi ada illa, kecuali mana ada kait lagi, ada tempat ruang lagi. Mainkan 3 cara. Kamu sekali itulah sedekah jariyah. Awal rijal qala aw qana apa wala saliyal aw fa imin tamam. Itulah seterusnya. Ada 3 perkara. Maka dalam masalah ini kita kena carilah benda yang boleh kita mewujudkan 3 perkara. Pertama sekali sedekah jariyah. Sedekah yang berpanjangan, yang berkekalan. Yang boleh digunakan oleh orang ramai. Hasil daripada harta benda kita. Gunakan apa saja yang boleh jadi kebaikan. Dengan buat tempat maksiat adalah kita buat dia pergi blue di situ, itu cerita lain. Tapi kita buat untuk potong, numpang,
begitu gini, ya besar, ya penting, ya perlukan tempat yang pun, itu baik. Keduanya, kita carilah ilmu. Cari ilmu, dah tinggalkan ilmu. Kita sendiri dah tak mampu nak gaji. Tapi bila walaupun kita mampu, tetapi kita boleh menanyakan ilmu sebanyak-banyaknya. Cara mana? Mudah sangat. Kita gunakan empat kita. Hari tepi ma'at kalau tadi cari. Mu ni aku tengok sekarang dah. Aku dengar mu bukan jenis budak-budak cerdik. Habis apa sudah ni duduk atas motor tu pergi maji deh. Pakcik kau maklah saya bukan tak ada ni, tapi ayah tak ada tangguh. Nak makan tak cukup. Mai betul. Saya patut tolong memang tak cukup nak gaji macam mana. Ini sebab saya bersekolah sekolah. Dan nak duk pondok pun tak ada. Kalau kes ni tak, aku tangguh pun sampai bila mu nak gaji. Mu pergi duk pondok, pergi gaji. Dia jadi tok lebat dulu. Nak betul. Kena saja benda yang macam ni. Biar ada manusia berilmu hasil pada keuangan kita. Dengan sendirinya kita akan dapat. Kalau tidak dua, dapat satu mesti. Itulah. Selagi ada ilmu tu pada orang yang berkenaan, dan ada lagi orang yang mengambil ilmu tu sampai akhir zaman, kita akan dapat ilmu pencen goyang kaki. Saham kita yang kita tabur kepada orang yang berkenaan. Tapi kalau itulah ada anak kita, kita pergi ajar anak, bagi belanja pada anak kita mengaji jadi alim, jadi pengurus, jadi orang soleh dah. Kita dapat dua perontokan. Perontokan yang pertama, dasar anak, hubungan anak dengan bapa. Dia panggil ubuwah pemuah dah. Ibu kita mati pejam masa dia bela, pahala dapat sono sampai habis bumi. Kita mati, kita dapat pahala setiap minit membalas apa sehingga akhir. Selagi ada anak kita dan ilmu-ilmu yang disuruh oleh anak kita pada orang yang tadi. Hubungan tahu dasar pada anak. Maka hubungan anak ni, hubungan anak pun berapa lima sekali. Saya bagi tahu lah. Maka masih sekitar 10 minit je lah. Sebenarnya setengah tak apa. Yang kita gaduh nak balik Kuala Lumpur je. Minggu depan ni paling yang kerja dari sana. Nak sikit. Saya tak nampak. Ini penting ni. Saya nak cakap ni bukan cari redah. Dia kena baca banyak tempat, tengok rajuk sana sana ni. Saya benda tempat kita dia betul. Orang tak lakukan, dia kata tunjuk. Ibadahnya. Bila itu tadi. Bila kita anak kita masalah anak terhadap bapa atau ibu. Anak kita bila mana dia buat kebaikan, kebajikan apa saja ni, sama ada dia semayang wajib perlu buat apa nak ke, dengan sendiri tak perlu dah kat tangan ya Allah tolong sampaikan pahala kepada mu. Dengan sendiri cara otomatik dapat setiap minit. Anak kita data dasar ubuwah pemuah. Ubuwah. Hubungan kaitan bapa dengan anak. Tuhan bagi percuma tak perlu berdoa. Tapi kalau lain berdoa. Tuhan aku buat baca Quran, hadiah kepada kudu itu. Kalau mak ayah kita pagi ke, petang ke, tengah hari kita malam sikit banyak, bila kita baca, kita buat dengan sendiri potok kata mak ayah kita dapat dengan kubur, ayah kita dapat. Ada kalau kita untuk nenek kau dapat kamu tak apa. Guru kita juga dapat lagi, kalau kita nampak kudukan. Pasal apa? Tidak tahu. Keduanya kita dapat potok ke ilmu. Ilmu yang kita keluar kita belanja ke anak kita mengaji tadi, maka dapat ilmu. Kita dapat kontak yang kedua, ilmu yang ada pada anak. Kontak yang tahu hubungan antara kita dengan anak kita adalah sebagai anak. Dia buat kita dapat. Hubungan kedua antara kita dengan anak kita, ilmu yang ada pada dia. Maka bila disebut ilmu ni, orang lain pun boleh. Tak mestinya anak orang lain pun. Begitu kedudukannya. Nampak? Jadi kita kena tanya lah benda begini. Itulah guna pada tepi. Ma'atakallahu dalam akhirah. Ya kita hanya nak makan, nak minum sebagainya. Boleh cari benda yang berkekalan, benda yang boleh tahan lama, boleh menyebar, boleh besar meluas dan sebagainya. Kalau ilmu ni, duduk depan 10 orang je. Walaupun tak berilmu semua ada 2-3 orang yang boleh jadi iman dan sebagainya. Sudah satu benda yang membantu kita. Ini kita kejar benda ni. Itu antaranya waladina amanu, waladina utul ilma darajat. Saya masalah itu melalui harta benda. Ini potokan semua datang pada harta benda. Kemudian akhirnya faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan. Ini poin kita kena faham. Sebab di segi zahirnya tak ada berkaitan ini dah. Siapa-siapa dia berharap bertemu dengan Allah Taala, maka hendaklah beramal dengan amalan yang baik. Sekali, mengapa Allah Taala turunkan ayat ini? Saya bagi penjelasan supaya kita dapat
menyedari. Lepas itu tindakan itu masing-masing buatlah sendiri. Pemainkannya rajulun, siapa-siapa dia betul-betul bahaya nak mengumpul Tuhan. Mengapa Allah buat maklumat keluarkan maklumat macam ni? Maklumat bertemu dengan dia pula. Allah SWT Rabbul Alamin mengetahui awal dan akhir zahir batin. Paling utama, paling tidak ada nikmat, tidak ada peruntukan, tidak ada kebesaran, tidak ada benda yang paling utama. Nah, bahawa yang paling hebatnya pertemuan. Dasar-dasar pertemuan menghebatkan kita, kedudukan kita. Kita janganlah kita dengan Tuhan, dengan siapa? Siapa dia orang tu? Kita berkata tak bertemu. Sedangkan orang yang nak temu payah. Kita satu kehebatan di kalangan masyarakat. Nah, pertemuan itu bukan hanya sekali. Bila dalam bentuk baik, dia akan berkekalan. Sanjung-nyanjung. Nah, macam-macam hal cerita. Bagi-membagi. Halal-halal antara satu sama lain. Tolong-tolong. Asyik. Kerana apa dah? Kalau kita berbaik dengan gaji, bertemu mengaji, sekali cukup dah. Orang buat cengang. Dia ni boleh dah. Orang duk kampung kawan ni, Abdul ni. Tiba-tiba dia boleh panggil raja, dia jumpa raja, sembang raja, berangguk raja. Buat balik dapat kalau tak benda dalam beg dalam tu, bagi raja. Ini hebat. Tu. Nak kira kedudukan datang belakang ni tak layak tu kan, tapi raja panggil dia. Sekalian Rabbul Alamin bagi kita. Bukan sebarangnya. Rabbul Alamin bagi kita. Tajuk ini, siapa-siapa betul-betul nak temu aku, semua barang ada pada aku. Apa pun nak, semua barang pada aku. Nak apa, aku ada. Orang yang memang tak ada, tak miliki. Tak ada siapa yang memiliki, bagaimana aku miliki. Tapi nak dia, kena bertemu dengan aku. Tak temu aku. Dosa banyak itu. Dah apa pun, temu aku. Bila aku bertemu, bila dalam majlis pertemuan, takkan aku nak hina kau orang. Ini orang ni ramai. Aku takkan hina, takkan beli hamba aku. Bila mana depan aku, di depan Muhammad, depan orang lain lagi, pada Nabi Rasul. Sebab aku adalah hamba aku. Takkan aku nak pakai hamba aku. Menit aku pada senyap kau, walau tak tahu. Aku pada lenyapkan benda itu. Pertemuan. Jadi maksudnya, benda program yang paling terbaik dah pertemuan Allah Ta'ala. Begitu. Maka tak boleh bertemu dengan Tuhan ni, melainkan mesti berdasar kepada beberapa peraturan. Maka Tuhan sebutkan cara bertemu dengan Tuhan ni ialah impian alam. Impian alam langit dan bumi ialah bertemu dengan Rabbul Alamin. Tapi kita berasa tak penting bertemu dengan Tuhan. Ini dah tahulah. Di mana silap kita. Kita berasa tak penting, tak begitu megah kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Sedangkan tidak ada di mana saja dulu sekarang akan datang yang paling terpenting, yang paling istimewa, yang paling hebat bertemu dengan Allah. Bila bertemu dengan Allah tu, maka Tuhan akan liqa Rabbi, liqa di mana pertemuan cara berdepan. Tu bukan pandang kita lalu. Liqa ni bertemu dengan cara berdepan. Bila bertemu dengan cara depan, nak arah macam mana, bila bertemu dengan cara baik, dia tak jadi marah. Muka macam mana, dia akan reda. Allah yang mempunyai sifat rahim. Habis segala-gala kan. Bila bertemu tu lain. Tengok hamba dia hamba tu dosa banyak. Tuhan pandang kena ke tak layak orang ni, tak ada kuku nak masuk neraka ni, dan ke apa ni. Dia kata tak apalah. Segala yang mana silap yang membuat, dosa yang kau buat tu, aku tak dijah langsung. Nak saja. Maka bila dijah dengan benda yang kau buat, tak langsung kena ke aku boleh maaf lah. Sebab syurga aku, neraka aku, hamba aku, takkanlah aku dah ambil menang itu dalam yang sedang ini. Tak kata, aku mampu. Selesai masalah. Betul, dia tak bertemu. Nak dapat pengampunan, nak tengok setangkap mana hebatnya pengampunan Allah, kena berjumpa dulu. Tapi belum berjumpa kena ada persediaan. Betul tak kata, wali amal, kena buat persediaan, buat kerja. Gunakan segala apa yang ada pada kita, gunakan untuk meluluskan dia, membolehkan telus kita berjumpa Rabbul Alamin. Sampai kata, liqa apa Tuhan kata dalam Quran tu, iaitulah waqaba qausain aw adna. Betul-betul kita menuntut kepada Allah. Tak ada orang raja walaupun angkat pedang nak teriak kepada apa rakyat dia salah tadi. Tapi bila dah tuanku bunuh patik mati, tuanku ni bakar patik anggur, tugas tu ni. Sekarang ni patik serah diri pada ikutlah tuanku nak apa. Ya pedang akan jatuh. Buka pedang akan sarung tu. Jadi Inna Rabbul Alamin yang tidak adalah sikit pun terkena berzat Tuhan, sifat Tuhan apa yang kita buat. Dan sekalian mata Tuhan kata tak pernah kamu itu sekali. Sebab itu syurga aku,
orang tak lain pun nak menguasai ni aku boleh pada kantormu, salam aku boleh ampunkan saya masa ini. Sebab tertulis tapi mestilah berdasar pun balik aman. Kena buat kerja, buat amalan, pelaksanaan kerja, amalan solehah. Bila perang ni amal kena rujuk pada makam tauhid, betul lah akidah. Rujuk pada mereka, betul kalau kau syarat. Rujuk pada tasawuf, ya menganggap kita bahawa kita adalah hamba Allah sebagai Rabbul Alamin. Selesai masalah. Inilah keputusan dalam tajuk yang dulu di bawah tajuk tadi, itulah Islam memandu manusia di dunia dan akhirat. InsyaAllah kita akan sambung di 2 minggu akan datang. Sambung lagi mempunyai terjemahan yang ada adalah Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbi sampai pada ayat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Mengapa perkataan itu apa bunyi begitu? Semuanya segala perkara terhadap kepentingan dan keistimewaan untuk kita. Wallahu a'lam.